Ini datang daripada seorang suami, entah benar ataupun tidak. Ingat, entah benar ataupun tidak, kisah ini kita hanya mendengar dan sama-sama kita menikmati pengalaman yang diketengahkan daripada Encik Udin. Nama samaran yang digunakan yang dikirimkan kepada saya. Selamat tengah malam Casey, dan apa khabar kepada semua pendengar MJ12. Nama saya Udin, nama samaran, dan katanya jangan sebutkan nama yang tertera di alamat email. Encik Udin berkongsi pengalaman kisah yang tak dapat dilupakan, yang mana beliau mengatakan di sini ini berlaku beberapa tahun yang lalu apabila isteri saya meninggal dunia. Sebenarnya isteri saya pada waktu itu dah pun meninggal dunia agak lama. Jadi saya kesedihan saya, kesebakan dalam hati itu dah semakin terubat, tapi tidak akan hilang Casey. Semakin terubat tapi tidak hilang. Apa yang terjadi pada suatu hari ini, saya telah pun ikut seorang teman pergi berubat. Dipendekkan cerita, selepas saya ikut teman saya pergi berubat, saya balik ke rumah. Itulah ketika masalah gangguan berlaku kepada diri saya. Bayangkan pendengar 897, beliau menceritakan apabila saya pulang ke rumah, saya mula-mula akan terbau wangian yang suka digunakan oleh isteri saya. Pendengar Misteri Jam 12, kata Cik Udin, arwah isteri saya ni suka pakai sejenis minyak wangi. Dan pada malam tu ketika saya sedang duduk, tiba-tiba bau isteri saya ni dapat saya bau dan saya terus toleh tahu mencari isteri. Walaupun isteri saya dah beberapa tahun meninggal dunia, walaupun dah beberapa tahun meninggalkan saya, kami berumah tangga tidak mempunyai cahaya mata. Isteri saya pergi kerana kemalangan jalan raya yang tak nak saya jelaskan lebih lengkap lagi. Jadi pendengar 897, apabila saya sedang duduk menonton TV, tiba-tiba isteri saya bau wangian datang, dan saya tertoleh mencari di manakah bau tu datanglah, dan sambil teringatkan ini bau sama seperti isteri aku. Tapi tidak ada Casey. Sememangnya hakikatnya isteri saya telah pun pergi meninggalkan dunia. Pendengar 897, kata Encik Udin lagi, apa yang berlaku beberapa hari kemudian, bau tu akan datang. Akan datang intermittent lah, sekejap ada, sekejap tak ada. Dan selalunya bau ini datang hanya pada waktu malam saja. Apabila saya sedang duduk menonton TV, apabila saya sedang baring di atas katil, nanti dia akan datang. Dan Casey, bayangkan selama 2 hari bau tu datang berturut-turut. Saya 2 hari tu terus teringatkan isteri. Selalu saya akan faham tentang pemergian isteri, saya juga akan ingat isteri. Tapi dengan kehadiran bau ni, saya teringat dan ia menyentuh perasaan saya lebih dalam, kata Encik Udin. Lalu saya bangun, pergi ke bilik, sebuah bilik yang mana saya simpan baju-baju arwah isteri. Saya keluarkan salah satu baju yang tidak dicuci. Baju tu memang dipakai oleh arwah isteri saya tidak cuci sebab ada bau badan isteri saya. Saya ambil baju tu, saya letak tepi katil dan saya bau baju tersebut. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12, saya terperanjat sebenarnya. Perbuatan saya bila saya bangun pagi, apa yang aku buat ni? Bila bangun ni saya sedar kesilapan yang saya lakukan. Angkat balik baju tu, letak balik di almari. Jadi perkara ini hanya akan bermula pada waktu malam. Waktu malam saya terbau bauan isteri. Saya pergi dekat almari balik, saya ambil baju tu, kemudian letak tepi katil. Dan ini berterusan untuk beberapa hari, beberapa minggu. Dan sampaikan pada suatu hari, apabila saya balik dari tempat tugas lewat jam 11 malam, pendengar 897 FM, saya tolak pintu bilik. Saya nampak ada seorang perempuan yang menyerupai isteri saya sedang duduk di hujung katil. Saya terdiam. Saya nampak susuk tubuh, rambutnya, rampingnya tubuh. Ini macam isteri aku. Saya tenung dan tenung walaupun tak nampak wajah. Saya yakin itu adalah isteri saya, Casey. Jadi pendengar Misteri Jam 12, akhirnya saya kalah dengan gangguan jin. Saya akhirnya termakan dengan gangguan cabaran yang
turunkan kepada saya. Anda bayangkan pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Udin, saya mula sayangkan makhluk yang menyerupai isteri. Saya panggil dia isteri saya panggil dengan namanya Sayang. Sayang, sayang, pergi sayang balik. Pada malam hari saya, teman-teman kalau ajak saya keluar dah tak nak keluar lagi sebab isteri dah ada di rumah. Bayangkan. Jadi apa yang berlaku? Saya jauhkan diri dari rakan-rakan. Saya ni dah tak boleh lupakan isteri saya. Walhal sebelum ni dah bertahun saya dah lupakan kematian isteri. Walaupun saya dah lupa kematian isteri, tetapi isteri dalam ingatan yang boleh saya kawal. Yang ini sudah menjadi teruk. Sampaikan dalam rumah saya akan gantung baju-baju isteri. Ada pakaian isteri yang saya letakkan di atas sofa. Sofa rumah saya letak macam orang pakai baju. Dekat atas katil saya letak baju, kain, kadang-kadang baju dengan seluar. Saya gantung baju-baju isteri saya di seluruh rumah saya. Saya kemudian memahami apa yang saya lakukan ini adalah salah. Sebab bila bangun pagi, saya dapat lihat kejadian aneh ini dalam rumah saya. Baju isteri saya bersepah, saya angkat balik, simpan dalam almari. Nanti malam tiba tengah duduk, bau datang, mengelamun teringat isteri, dan saya akan buat benda yang sama. Akhirnya saya berjumpa dengan pakar, dan pakar itu cuba merawat saya, dan pakar itu dapat mengesan dari mana kemungkinan kata pakar itu. Ia berlaku apabila saya temankan seorang sahabat pergi berubat. Jadi bila sahabat saya pergi berubat, dalam tubuhnya memang ada makhluk jin. Jin yang dihalau oleh tukang ubat ni, si tukang perawat ni, dia halau jin ni keluar. Jadi bila jin keluar dari tubuh sahabat saya, dia melihat saya sebagai tempat potensi untuk dia menghantui. Dia terus masuk ke tubuh saya, ke badan saya. Itu silap saya. Ketika dia menjalani perubatan, saya bersama dengan dia. Ketika tukang ubat tu, tukang perawat itu membaca-baca surah, saya bersama dengan dia. Dari itu jin yang keluar masuk ke dalam tubuh dan dia fahami perasaan saya. Dia tahu yang saya sayangkan isteri. Dia mula bermain-main dengan saya. Pada mulanya dengan menghasilkan bau-bauan wangi-wangian. Pendengar Misteri Jam 12. Saya terperanjat sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, dengan bantuan pakar saya dapat mengatasi masalah gangguan ini. Dan saya tidak lagi lah mengelamun, teringatkan isteri saya berlebih-lebihan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Yang ini kiriman daripada Julie Muli. Katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Selamat tengah malam. Harap Casey dapat bacakan kisah dan pengalaman saya, katanya Julie. Kisah ini berlaku ketika saya sedang memandu seorang diri pada waktu malam. Dan Casey bayangkan, saya terlampau penat sangat-sangat. Sampaikan beberapa kali ini saya hampir-hampir hilang kawalan kenderaan kerana saya terlelap ketika memandu. Dan waktu itu agak sudah lewat malam. Oh, ini berlaku di seberang tambak kata Julie. Jadi oleh kerana saya dah terlampau penat, dan beberapa kali itu Julie menceritakan yang beliau hampir-hampir kehilangan kawalan kenderaan sebab terlelap, tertidur. Bayangkan tengah memandu ni, beliau tertidur beberapa kali. Saya buat keputusan untuk berehat seketika di tepi jalan. Jadi apa yang terjadi bila saya sedang hentikan kenderaan saya, kereta saya di tepi jalan, saya pun dengan segera dah tekan hazard light. Dan saya pun tarik kerusi ke belakangkan tempat sandar tu untuk pejam mata, lelapkan mata. Hanya dalam beberapa saat saja, terus saya tertidur. Dan saya tidak ingatkan apa yang berlaku di sekitaran saya. Jadi pendengar Ria 897, Julie menceritakan lagi, apabila saya tidur, saya ni seolah-olah macam terkena gangguan. Dalam tidur saya mimpi yang menyeramkan.
Dalam tidur saya ni, saya mimpi yang saya sedang tidur dalam kereta. Bayangkan waktu saya tidur dalam kereta, saya mimpi yang saya sedang tidur dalam kereta, dan kemudian di tempat duduk belakang ada orang yang tumpang. Dia tumpang kenderaan saya. Saya terbangun dari tidur, tengok belakang, wanita tu sedang duduk, Casey. Bayangkan, pendengar Ria 897 FM, apa yang terjadi yang mungkin tak dapat dilupakan oleh Julie ketika dia sedang berehat di dalam kenderaannya. Bila saya bangun pada pagi tersebut, setelah saya tidur hampir 40 minit, saya bangun terkenangkan mimpi saya yang seorang wanita ada duduk di belakang saya. Saya pun dengan segera bangun, terus pandang belakang. Saya rasa bersyukur sangat-sangat. Mimpi saya tidak jadi kenyataan. Saya pun pandu macam biasa. Bila saya pandu ni, saya rasa macam tak sedap hati. Mata saya 2-3 kali pandang cermin, kemudian saya tengok belakang. Pandang cermin, tengok belakang. Mengantuk dah hilang sebab dapat tidur 40 minit, Casey. Pandang cermin, tengok belakang, rasa macam tak sedap hati, Casey. Jadi apabila sampai di simpang 4 nak dekat kawasan rumah saya ingat lagi lampu merah. Saya pun hentikan kenderaan saya di lampu merah. Tiba-tiba ada motosikal yang lalu tepi saya. Motosikal ni pula, dia tak berhenti sebab lampu merah, dia tak berhenti. Dia jalan terus tepi saya ni. Lampu merah, tengok tak ada kereta, dia terus. Di simpang 4 lampu trafik, lampu isyarat, dia tidak jalan. Tapi hairan, selepas dia lepas garisan putih di simpang 4, dia toleh ke belakang, kemudian dia tunjuk-tunjuk di atas kenderaan saya. Saya ingatkan dia nak merumpak saya, nak menyamun saya. Saya tidak indahkan apa yang dia tunjuk sebab saya tak nak keluar dari kenderaan. Itulah keutamaan saya, keselamatan diri saya. Saya ingatkan mungkin dia tunjuk-tunjuk, saya akan keluar dari kereta untuk tengok apa yang ada di atas kereta saya. Tapi saya dalam hati, aku tak akan termakan kata-kata kau. Lampu bertukar hijau, saya pun pandu. Dan bila saya pandu, lama-kelamaan saya hampir-hampir berhampiran dengan lelaki yang naik menunggang motosikal awal tadi. Jadi dia bila nampak saya dari jauh tu, dia toleh belakang nampak kereta saya, dia memecut, Casey. Dia tekan minyak, tinggalkan saya dan cuba lari ataupun menunggang motosikalnya, katanya di sini selaju mungkin. Saya rasa pelik. Pada mulanya saya ingatkan dia nak merumpak saya. Tapi hakikatnya tidak, Casey. Hakikatnya dia ingin memberitahu saya sesuatu, yang di atas kereta saya ada sesuatu yang dia lihat. Saya tidak indahkan langsung. Sampaikan satu ketika saya nak turunkan cermin, nak turunkan tingkap cermin kereta saya sebab dah mula rasa mengantuk, jadi nak kena angin dekat luar. Letak tangan dekat luar sambil satu tangan memegang steering memandu, satu tangan dekat luar untuk membuat saya tidak mengantuk. Tiba-tiba daripada tingkap kereta saya berkibaran kain putih masuk daripada atas terus ke dalam kenderaan saya. Saya tersentak. Dari mana datang kain ni dan siapa yang sedang duduk di atas? Beberapa minit saya sampai betul-betul di hadapan rumah. Nasib baiklah pada waktu itu bapa saya belum tidur. Dia berada di veranda rumah saya. Dia turun ke bawah, bukakan pintu. Kemudian dia kata biar baba yang mandu untuk masuk ke dalam. Jadi saya pun keluar berjalan kaki. Pandang dekat atas kereta saya, memang tak ada sesiapa, tetapi dapat rasakan meremang bulu rumah saya. Baba saya langsung tidak memandu masuk ke dalam rumah. Apa yang berlaku? Dia memandu terus dan pusing ke tempat lain sebelum dia pulang dan meletakkan kenderaan di hadapan rumah kami. Saya tidak pasti apa yang dia lihat. Saya pun tak pasti apa yang penunggang motosikal itu nampak. Tapi saya tahu mesti ada sesuatu yang tak baik yang kedua-duanya nampak dan tidak ingin memberitahu saya. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih dan juga selamat tengah malam.
Ada lah sikit Jadi pengalaman-pengalaman misteri anda ni yang anda alami banyak berlaku ketika berusia dewasa ni, baru-baru ini ataupun masih kecil lagi? Macam mana? kebanyakan time NS. Oh, time NS. Dulu anda NS ni perkhidmatan negara sebagai apa? Saya mekanik je. Oh, mekanik di SCF. SCF, betul. Dan apa yang berlaku di Pulau Tekong? Bukan, di Singapura juga. Sampai dekat mana ni, Lamsam atau dekat mana, Gambas ke apa kat situ. Tak ingat tempat dia. Jadi apa yang boleh Faz kongsi dengan pendengar Misteri Jam 12? Silakan. Okey, ada satu kali tu kita ramai-ramai pergi satu tempat ni, tak salah dekat Gambas lah. Okey, bila dekat Gambas tu kan, kita nak kena buat apa tu, stand 2. So nak kena turun daripada vehicle semua. Lepas tu stand 2 for tak tahu berapa lama kan. Habis bila dah sampai kat bawah tu, kita nak kena macam jarak jauh-jauh sikit lah. So satu orang satu kan. So depan saya tu ada satu pokok besar. So pokok besar ni, saya that time kan, dia punya time tu nak dekat maghrib. So dah nak kat gelap tu kan. So bila tengok tu pokok kan, saya hayal lah. Hayal. Tiba-tiba saya rasa macam tempat tu senyap. Jadi anda katakan semua turun daripada kenderaan. Turun daripada kenderaan. Dalam berapa ramai? Oh, ramai. That time dalam satu section lah. Tapi kita ada yang lain-lain kat belakang semua lah. Ramai-ramai kita pun takut Rasa juga lah. Kan. Faham lah. Tapi dah maghrib kan. So saya tengok tu pokok. Bila tengok pokok tu, tak pasal-pasal ada satu macam group of apa ni, kelawar. Satu kali jalan tu. Then saya tengok tahu tempat tu senyap. Tak pasal-pasal senyap. Saya duduk kan, diam kan, tunggu bila ni nak habis kan. Pada saya macam dah 10 minit lah. Sekali ada orang kat belakang panggil saya. Panggil dia cakap, "Kat sini lah, saya kat sini." Kita pergi depan kan. Dia cakap, "Faz, kau buat apa ni?" "Aku kat sini lah, stand 2 lah." Daripada tadi orang dah stand down tu. Cakap stand down, aku tak dengar apa orang sebut stand down kan. Kau tahu kau dah kat sini dah dekat 1 jam tu. Orang kom the area cari kau. Terus like macam Jadi anda kira kan hayal saya hayal. bila saya tengok pokok tu berdiri tak gerak tak gerak. Lepas tu terus ada kelawar. Satu grup kelawar keluar. Lepas tu saya pun keluar. Dan officer tanya, "Awak gimana? Tidur?" Saya tak tidur lah. Saya tunggu lah stand 2. Saya 10 minit ni tunggu tak sampai-sampai ni. Orang tak panggil-panggil stand down pun. Dan after that, dia tarik saya one corner. Dia cakap, "Okay, tak apa, tempat ni memang macam gini lah kan." So dia tahulah tempat tu memang keras kan. So jadi itu ketika menjalani perkhidmatan negara tengah reservis. Ada juga pendengar yang berkongsi kisah yang mana beliau mengatakan di sini, "Saya pernah membeli sebuah gitar tong," katanya. Ini gitar tong beliau beli jenis yang kecil tu, apa dia panggil tu? Ukulele. Ini beliau beli ukulele ni di Indonesia. Jadi bila dia bawa balik ke rumah, dipendekkan cerita, dia beli, dia tak tahu main dia beli suka perhiasan lah, dia suka simpan. Di rumahnya ada alat-alat gendang ada kumpang lah, rebana kecil. Jadi antaranya gitar ukulele ni dia beli, dia letak di dalam rumah. Malam-malam hari dengar orang main ukulele. Jadi katanya dalam keluarga saya tak tahu pun ada orang boleh main ukulele. Sebabnya dia tahu tak ada orang boleh main alat-alat muzik ni kecuali gendang, ketuk-ketuk je lah. Jadi beliau katanya keesokan pagi dia tanya adiknya, "Semalam kau main gitar aku?" Adik kata, "Tak lah bang, mana main gitar." Jadi dia tertanya-tanya siapa yang bermain ukulele. Let beberapa hari kemudian sama juga perkara yang berlaku. Ada orang main ukulele malam-malam hari. Tapi dia bukan main macam bunyi, katanya bukan main macam bunyi orang main pegang chord tau. Dia macam teng biji tu teng satu tali. Dia hairan, dia macam ingin tahu apa yang siapa yang bermain ukulele itu. Bila bunyi itu dia bangun. Dia keluar daripada biliknya, dia tengok dekat yang dia simpan tu, ukulele tu masih ada dalam display cabinet. Kalau benda tu dekat dalam, macam mana orang boleh main? Jadi dia ambil ukulele itu, lalu dia letak dalam biliknya pula. Dia nak tengok ada tak sesuatu yang berlaku. Tidak ada benda yang berlaku lah. Tidak ada gangguan ke, tidak ada bunyi-bunyian. Okey, ukulele itu terus disimpan dalam biliknya dulu untuk beberapa hari. Sampaikan pada satu hari ketika dia sedang tidur, dia nampak ada orang hitam. Ada orang hitam sedang bermain
ukulele dalam biliknya. Orang hitam. Orang hitam sangat. Dia kata hitam, tak nampak Tak ada rupa lah ni. dia nampak dari belakang. Benda tu dalam biliknya sedang pegang ukulele yang dia beli tu. Dan tapi sebenarnya ukulele yang dia beli tu masih dalam lemari, tapi seolah-olah sedang memegang sesuatu lah. Dan dia bunyi teng 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 teng. Jadi selepas kejadian itu, ukulele yang dibeli di seberang tu dia ambil dan dia buang. Apa lagi? Mungkin pengalaman anda lah, pernah anda lihat antara anak-anak anda mungkin pergi camp sekolah ke balik, kena sampuk ke ada di tempat sekolah, ada tak kejadian So far anak-anak tak ada lah. Tapi ni cerita daripada isteri saya. That time dia mengandung yang anak yang ketiga. 3 bulan lah. So that time saya tinggal, baru pindah rumah dekat daerah west area lah. So what happened, saya kerja malam that time. Then dia telefon, dia cakap dia nampak kepala terbang ke lalu dekat hall. That time diorang semua tidur dekat hall lah, ruang tamu. So saya cakap tawakal lah, baca apa yang boleh baca. Ini anak yang keberapa ni? Ni yang ketiga. Ketiga? Oh, selalunya orang cakap yang pertama darah manis Ini yang ketiga pun terkena gangguan. Lepas tu keesokan harinya keguguran. Tak tahulah, mungkin kebetulan, mungkin bukan rezeki, dan mungkin agaknya kata ada gangguan Tapi so far saya nasib baik, saya belum lagi nampak benda-benda gini. Yang selalu nampak isteri saya lah. Jadi bila isteri ketika hamil tu, dia nampak apa tu? Dia nampak kepala macam mana, terbang ke dekat hall. Yang heran tu bulan puasa. Tak tahulah, macam kata orang penanggal ke apa, tak tahulah. But usually saya dengar cerita during the 2-3 bulan dalam masa hamil tu very crucial time. So during that time lah dia keguguran lah. Keguguran selepas berjumpa dengan doktor lah. Doktor mengesahkan. Ya, betul. Sebab ada orang keguguran dapat tahu terus apabila ada pendarahan pendarahan. Lepas tu dia check. Keesokannya pergi check. Pagi tu ada pendarahan. Dan dia pergi check, dan confirm lah, doktor cakap bayi dah tak ada. Tu nombor 3. Dan lepas tu try lagi pun sama juga. So yang ke berapa? 5 kali try baru dapat nombor 3 ni. Baru dikurniakan rezeki lah anak yang ketiga. Ya, betul. Jadi dalam ramai-ramai anak-anak anda, ada tak salah seorang anak masih kecil ke, senang-senang ternampak ke? Ada. Yang nombor 3 ni lah. Akila. Okey. Tak tahu macam mana. Berapa usianya sekarang? Sekarang 16 tahun. Tapi sekarang dah pulih lah daripada penampakan ni, atau masih sikit-sikit? So far dia tak ada komplain apa-apa. Saya pun entah tak tanya dia lah. But then memang dia senang nampak benda-benda. Ada satu kali tu saya tengah jalan dengan dia, tengah dokong dekat daerah, tak boleh cakap. Tak boleh lah, daerah mana boleh? Daerah Woodlands lah. Saya tengah jalan. Lepas tu dia saja je dia cakap, "Pa, apa tu dekat atas pokok tu ada apa, Pa?" Usia berapa tahun tu? Itu dia umur 2 tahun setengah, baru belajar cakap. Dia tanya, "Pa, apa tu dekat atas pokok?" Atas pokok. Dia cakap, "Buat bodoh lah, janganlah cakap apa-apa." Apa U-turn, pusing. Memang dia senang nampak lah. Tak tahu, mungkin dia punya gift lah, tak tahulah. Itu masa kecil lah Dah besar-besar tak ada kes-kes yang dia ceritakan ada ternampak ke? So far tak ada lah. Cuma dia dengar-dengar je lah, macam benda ketuk-ketuk ke. Itu biasa lah. Itu Zai Ismail pun pernah dengar. Ini datang daripada ini mana ni, Encik Isnin Encik Isnin, ITHNIN, jadi Ithnin. Katanya, Casey boleh panggil saya Wak Nin. Saya adalah seorang pemandu teksi.
Pengalaman Wak Nin yang Wak Nin nak ceritakan ini berlaku pada suatu malam ni. Wak Nin sedang memandu lah. Jadi ternampak di sebatang pohon ni macam ada kain rentang warna putih. Jadi kain ni seolah-olah macam tersangkut pada pohon tersebut. Jadi waktu tu bila sedang memandu tu, Wak Nin berada betul-betul dekat simpang 4 lampu trafik. Sedang menunggu lampu tu bertukar warna menjadi hijau. Jadi tengah tunggu, mata ni tengok kiri tengok kanan, terpandang pula satu pohon ni ada kain warna putih. Mungkin ada kain pakaian orang ke yang tersangkut lah kerana ditiup angin. Jadi bila lampu tu bertukar hijau, Wak Nin pun memandu menuju ke arah depan. Alangkah terperanjatnya apabila Wak Nin terperasan ada kain putih terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan bila mata Wak Nin ni asyik tumpukan kepada kain tu yang terbang satu pohon ke pohon lain ke pohon lain, sebabnya tertanya-tanya dalam hati ni, apakah yang Wak Nin nampak yang terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Oleh kerana itu, Wak Nin sampai memandu teksi naik ke atas tempat pejalan kaki dan hampir-hampir kereta Wak Nin masuk dalam longkang kecil, Casey. Mata ni terlampau terperanjat. Sesuatu perkara yang tak pernah Wak Nin nampak berlaku depan mata Wak Nin. Dan Wak Nin sampaikan tak beri tumpuan pada jalan raya. Bila teksi naik atas kerb ataupun bahu jalan, pembahagi jalan, Wak Nin hilang kawalan, tertekan lebih banyak minyak. Terus dia naik dekat pejalan kaki, naik atas rumput dan nyaris-nyaris, kata Wak Nin, teksi Wak Nin masuk ke dalam longkang kecil yang ada di hadapan Wak Nin. Mujurlah ada beberapa pengguna jalan raya yang nampak kemalangan yang berlaku. Wak Nin keluar daripada teksi dan pada waktu itu dah tak tenang perasaan, dalam keadaan terperanjat. Wak Nin menarik nafas dengan istighfar beberapa kali untuk tenangkan diri yang agak berkecamuk. Nasib baiklah, Casey, tidak ada harta benda awam yang rosak. Kalau tidak, Wak Nin kena bayar. Sekadar naik di atas kerb dan berjalan kaki dan berhenti dekat bahagian rumput di bahagian hadapan kenderaan Wak Nin. Kalaulah Wak Nin tertekan lebih banyak minyak, pastinya teksi Wak Nin akan langgar pada railing yang ada di hadapan dan masuk ke dalam longkang kecil. Tapi Wak Nin nak beri peringatan. Sekiranya kalau kita memandu, perhatian tu sepenuhnya diperlukan bila kita sedang memandu. Kalau tidak, akan jadi macam Wak ketika memandu, memandang sesuatu yang pelik. Mungkin itu tujuannya, menarik perhatian Wak sehinggakan Wak kemalangan jalan raya. Ya, gini kiriman daripada Zalifah berkongsi kisah. Beliau menceritakan satu kejadian berlaku. Katanya, saya dahulu pernah menginap di sebuah rumah sewa, Casey. Ini berlaku di Batu Pahat. Oh, okey. Anda adalah pendengar dari seberang tambak. Katanya ini berlaku di Batu Pahat. Saya sewa sebuah rumah dan lebih tepat lagi saya sewa hanya satu bilik lah. Jadi satu bilik ni harga sewanya bolehlah berpatutan. Apa yang berlaku? Dalam rumah ni ada 3 bilik. Cuma satu bilik saja yang disewakan, lagi 2 bilik belum ada penyewa dan rumah ni pun tak ada orang tinggal. Tuan rumah memiliki rumah yang lain. Dipendekkan cerita, malam-malam saya sedang duduk dalam bilik seorang diri. Katanya, kata Ifah lah, sedang duduk seorang diri, sedang menonton TV dalam bilik. Ruang tamu memang tak ada TV. Kalau nak pasang TV, semua dalam bilik masing-masing lah. Jadi saya terdengar bunyi orang tutup pintu. Saya ingatkan tuan rumah datang. Saya pun keluar dari bilik. Saya menjenguk. Di ruang tamu agak gelap. Dan saya tertanya-tanya dalam hati, siapa yang buka pintu malam-malam macam ni? Tak apalah, saya pun tutup balik pintu bilik saya. Tengah duduk menonton TV, pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan, dia tengah duduk tonton TV. Tiba-tiba saya dengar dengan jelas, pintu bilik saya ni seperti ada bunyi cakaran. Macam orang cakar. Saya terdiam. Dan saya kali ini tahu ini bukan manusia, sesuatu yang mungkin nak mengganggu saya, nak menakut-nakutkan saya bila saya berada di rumah itu seorang diri. Nasib baiklah, Casey, saya ni jenis yang berani juga.
Jadi saya tak layan bunyi itu, malah saya mulut ni sambil tengok handphone, tengok TV, sambil tu mulut saya komat kamit membaca surah-surah. Dan saya yakin kalau kita takut dengan dia, dia akan lebih mengganggu kita. Kalau kita berani dengan dia, dia akan give up, dia akan putus asa, dia akan tinggalkan kawasan tu dan dia akan cari mangsa yang lain. Jadi itulah yang saya buat, yang saya lakukan. Tengah duduk tengok TV bunyi itu bunyi cakaran menggunakan mulut, bukan senang nak buat. Jadi beliau tidak indahkan bunyi itu, malah dia baca sampaikan satu tahap bunyi itu hilang dan beliau rasakan okey, beliau tidak lagi diganggu di rumah yang beliau sewa, bilik yang beliau sewa lah. Ingatkan kes dah habis, belum lagi habis. Beberapa hari kemudian dia balik. Bila dia balik itu, dia buka pintu, rumah semua gelap. Katanya Casey, saya balik, bila saya keluar, saya balik ke rumah ataupun bilik yang saya sewa. Saya kata rumah ni, sebab dalam rumah tu semua saya seorang yang tinggal. Saya pun tolak pintu, alangkah terperanjatnya, saya nampak dekat sofa di ruang tamu ada seorang wanita yang agak tua sedang duduk. Saya tak nak masuk, Casey. Saya tak kenal siapa wanita ni. Saya berdiri dekat luar untuk seketika waktu. Tapi saya tahu itu adalah sesuatu kunjungan dari luar masuk ke dalam rumah. Yalah Casey, rumah ni ada 3 bilik. 1 bilik saja yang orang tinggal. Lagi 2 bilik kosong, Casey. Belum lagi ada penyewa. Dan rumah tu pun selalunya jarang ada orang, sebab saya selalu pergi kerja, lepas kerja jumpa kawan, balik lewat malam, tidur, besok bangun pagi. Jadi itulah rumah ni sebagai sarang tempat pembiakan dikatakan makhluk jin. Jadi selepas kejadian itu, saya cuba melakukan sesuatu dengan memutarkan bacaan surah-surah dalam rumah, yang mana saya gunakan CD player kecil dengan speaker. Saya letakkan CD tu dan saya letak repeat mode. Jadi bila saya keluar, rumah tu sentiasa berkumandangnya surah, walaupun saya tidak membacanya, dengan harapan ia dapat mengurangkan gangguan-gangguan yang sering berlaku dalam rumah yang disebutkan ini. Itu dia. Selamat datang ke rancangan Misteri Jam 12, Cik Syafiq. Terima kasih. Mungkin pengalaman misteri yang anda ingin berkongsi sama, apa yang pernah anda alami ni? Baiklah para pendengar Misteri Jam 12. Dekat lah ni. Okay, pengalaman ni masa saya lagi NS. Masa tu saya di Tekong, Pulau Tekong. Jadi saya memang posted dekat Pulau Tekong for 2 years of punya NS. So usia berapa tu? Lingkungan, sebab ada orang NS 20 tahun usia dalam 19 19 ke 20 lah gitu. Jadi saya tengah berbual, masa tu duty, berbual dekat luar daripada CCO Pulau Tekong tu dengan isteri saya lah. Masa tu lagi girlfriend lah, dating lah. Dia tengah bergantung kan, duty pukul, tak silap saya pukul 2 pagi gitu. Ini kalau yang lama-lama dulu-dulu ni, awak bergantung pakai telefon siapa? Telefon dalam camp ni? Tak pakai handphone. Pakai handphone. Okay. Masa tu handphone tak silap Sony Ericsson Oh lama tu. Sony Ericsson zaman bila tu warna biru kan. Okay. Jadi lepas tu tengah berbual kan, tiba-tiba saya dengar ada bunyi kepak. Burung tengah terbang kan kat belakang. Jadi ini macam tak pernah dengar je kan, malam-malam ni kan. Burung apa pula? Kali bila saya pusing ke belakang je, burung tu sebesar private jet lah gitu. Oh, anda nampak? Nampak. Ini nampak taklah besar macam tu macam kereta gitu lah. Kereta besar lah. Besar dari ada burung-burung yang biasa kita lihat lah. Jadi saya pun tak nampak. Kira yang clearnya burung tu warna putih. Kepak dia besar gila. Dan dia tengah meluru turun ke arah saya. Jadi bila saya tengah berbual kat telefon ni, dengar bunyi tu pusing gini kan. Terus dia daripada je nak turun, ada ikut kamera ni Jadi bila nak turun, terus burung tu naik balik. Bila dia naik balik, terus saya menghadap laut dekat ferry terminal. Dia terbang terus hilang. Lepas tu terus saya cakap off handphone lah. Saya dah tak boleh lah, ada gangguan saya letak, saya masuk dalam lah. Terus dah tak apa-apa lah sampai pagi. Dan
Ini nak tanya anda tentang mungkin gangguan kena rasuk. Anda ada pernah lihat sesiapa yang pernah kena rasuk depan mata? Dan bagaimana kalau pengalaman anda menjadi seorang saksi orang yang dirasuk tu? Keadaan orang yang rasuk tu kena rasuk seorang perempuan lah. Perempuan. Jadi apa masalahnya sebenarnya? Okey, masalahnya Mungkin dia terpijak, salah pijak ke, orang hantar ke, mungkin boleh. yang setahu saya dia disihir. Oh, okey, okey. Disihir. Jadi masa tu saya lagi kecil lagi. Saya masih ingat lagi. Saya pergi dengan keluarga saya ke rumah ni. Masa tu tengah dalam kerasukan ni. Jadi dipanggil orang-orang masjid lah, saya cakap. Kita ramai-ramai dengan family member semua baca surah-surah Al-Quran. Jadi bila sedang dirasuk ni, dia suara sama, tapi dia punya garau dia tu macam lain macam tau, tak macam biasa. Jadi orang yang kena sampuk ni, wanita ni, dia dalam duduk ke, berdiri ke, baring ke? Dalam baring. Ada orang sedang membantu dia waktu tu, ataupun dia belum lagi dapat bantuan daripada pakar-pakar? Belum. Actually dah dapat bantuan, dah banyak bantuan. Oh, tapi ketika dia sedang kena sampuk yang anda ceritakan ini, belum ada pakar yang datang lah. Waktu tu belum. Cuma ahli keluarga, kawan-kawan lah. Oh, jadi dia tengah duduk. Tengah baring. Baring, suaranya macam marah, suara garau. Tapi tu tak berapa seram. Jadi bila dia pakar ni datang, ustaz dia datang, masuk dia cakap apa tau? Kenapa kau buat apa, kau bawa ni songkok putih ni, suruh dia balik sudah. Dia cakap gitu. Tapi suara dalam, bukan suaranya lah. Bukan, dalam telur tak silap saya macam utara gitu lah. Telur Kelantan. Itu dah tak apa. Jadi bila dibacakan ayat-ayat suci, dia tiba-tiba boleh bertutur bahasa Thailand. Ini saya tak boleh lupa. Tapi saya tak faham apa dia cakap kan. Jadi misal kata, saya cuba gambarkan dia tengah apa hang bawa ni baju songkok putih, keluar. Betul. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila orang yang datang tu, seorang guru agama ni datang, dia membaca dia terus dia bercakap dalam bahasa Thai. Dalam bahasa Thai. Dia dalam bahasa Thai tu dia cakap dengan tengah marah ke? Marah. Terus dia cakap bila dah diteruskan baca surah, sampai satu point tu dia dah tak boleh tahan, terus pingsan. Pingsan, bila bangun lagi dah normal. Tapi Adakah bila dia pingsan, selalunya saya pernah mendengar kisah-kisah yang dikongsi sama. Kadang-kadang ni makhluk ni bila dia pingsan, dia pura-pura pingsan. Dia kadang-kadang dia bangun macam dah clear lah. Betul. Dia nak tunjukkan yang padahal dia tipu dia masih dekat dalam, dia cuma tak nak keluar. Dan bila pakar tu baca lagi, barulah dia akan keluar balik dan dia akan menangis, meraung. Jadi selepas pingsan tu tidak ada apa-apa berlaku. Tak ada apa-apa, nampak macam normal kan. Jadi kita rasa macam okey lah, dah macam dah keluar je. Tapi actually benda tu pergi dan datang balik selama berbelas tahun. Ish. Jadi yang ganggu makhluk jin ni, jin yang sama satu orang? Jin yang sama yang dah beranak. Dan itu yang buat mungkin dia tak boleh keluar lah. Mungkin pasal dah banyak usaha dah dibuat, dah jumpa macam-macam pakar ni cakap ni, pakar ni cakap ni. Jadi antara yang disebutkan, katanya disihir dan kuncinya dah dibuang. Jadi tak boleh, susah nak baikkan melainkan diri sendiri lah. Itu so far saya tengok alhamdulillah sekarang dah tak ada apa-apa lah. Ini bercerita tentang kena rasuk, kena sampuk ni, saya ada membaca kisah juga yang mana seorang pendengar berkongsi ini terjadi pada isterinya.
yang dikatakan disihir orang lah. Saudara sekali lagi diingatkan rancangan Misteri Jam 12 ni hanya sekadar hiburan. Apa yang kita dengar hanyalah pendapat, pandangan, pengalaman peribadi dan janganlah terlampau taksub terikut-ikut. Ingat sebagai sama seperti menonton filem seram, membaca buku seram, tidak lebih dari itulah. Jangan sampai kita kalau nak tanya kepastian ke, anda tanyalah, rujuklah pada mereka yang pakar. Jadi pendengar ni Syafiq yang berkongsi sama isterinya kena rasuk dibuat orang. Jadi apa yang berlaku, isterinya ni pada malam hari selepas maghrib aja dia akan buat berangai. Dia akan duduk dekat atas katil, kemudian dia tak layan keluarga, dia buat hal dia sendiri. Bila saya ingat saya cuba ingat kisahnya. Waktu tu bila suaminya masuk ke dalam bilik, isteri sedang duduk atas katil. Jadi suaminya, awak tak semayang ke maghrib? Sebabnya dah maghrib. Selalunya isterinya yang akan ingatkan suami. Ini suami ingatkan isteri, tak semayang ke dah maghrib. Lepas tu suami dia keluar duduk kat luar. Masuk balik, isteri masih duduk kat atas katil. Kemudian dia tanya, awak tak tu nak semayang ke dah maghrib? Aku tahu aku tak nak semayang. Dia macam marah tau. Kenapa dengan isteri aku ni tiba-tiba macam terpekik. Suami datang, pergilah semayang. Dah pukul berapa ni? Nanti maghrib cepat habis tau. Aku pun suka lah, aku tak nak semayang. Dia keluarkan suara yang begitu marah. Dan suami dia tahu ada sesuatu yang tak kena. Dan kebetulan pada waktu tu dalam cerita tu dia menceritakan dia ada simpan air zam-zam dekat dapur lah. Dia pergi dapur, ambil air zam-zam, masuk dekat cawan, dan dia baca-baca sesuatu. Dia ambil tangannya, dia renjis. Tiba-tiba isterinya yang dekat duduk atas katil ni terbaring. Dan dia macam satu badan, seluruh anggotanya menggeletar macam sampai gitu sekali tau. Isterinya macam tak boleh dikawal. Dan dalam keadaan sedemikian, seingat saya suaminya terus azan, isterinya pingsan. Dan dari situlah dia dapat tahu permulaan isterinya terkena gangguan. Pada mulanya mereka ingatkan ini adalah gangguan dari luar, mungkin dekat jalan mana-mana terpijak kan. Selepas berjumpa dengan orang-orang yang arif, yang pakar ni, baru dapat tahu. Dan benda tu pun cakap, dia katanya, ini tuan aku hantar, tuan aku tak suruh balik, aku tak nak balik. Jadi baru tahulah ini adalah sesuatu yang dihantar oleh seseorang. Wah.